Introvert. Macam mana saya survive dengan perasaan introvert saya ni dekat dunia zaman sekarang ni? Orang cakap introvert dah tak boleh hidup dah dekat dunia zaman sekarang ni. Itu yang pernah saya dengar daripada dulu sampailah sekarang ni. Masa saya belajar dekat universiti juga, saya pernah mengaku dekat seorang pensyarah ni. Saya cakap saya tak kenal siapa-siapa dalam ni dan saya introvert untuk buat group assignment. Jadi dia cakap, lah tak payah halat introvert sangat. Itu yang dia cakap. Tapi jangan risau, saya tak marah dia pun sebab dia cakap dengan baik saja. Cuma saya nak beritahu kepada orang di luar sana, introvert ke, extrovert ke, ambivert ke, bukanlah perasaan yang boleh diubah-ubah macam tu saja. Dia dah macam jenis-jenis manusia dan dah sebati pun dalam diri manusia tersebut. Introvert saya ni bukanlah introvert yang malu, tapi introvert lebih kepada untuk memilih diam daripada bercakap. Introvert ni diam sebab dia tak tahu macam mana dia nak start. Dia tak tahu kawan tu suka apa. Dia takut nanti dia salah cakap macam mana. Orang introvert ni lebih memikirkan sensitivity. Dia fikir dulu sebelum dia bertindak, sebab dia pun seorang yang sensitif juga. Jadi lebih baik dia diam untuk jaga perasaan orang lain dan juga untuk menjaga perasaan diri dia. Jadi bila saya datang ke universiti ni, saya memang tak kenal siapa-siapa dalam kelas saya. Dan jadi inilah cabaran saya sebagai introvert untuk jalani kehidupan di universiti. Hello guys, welcome back to this YouTube channel. Thank you so much for watching. So untuk video kali ni saya nak cerita pengalaman dan cabaran saya macam mana saya ni sebagai introvert jalani kehidupan saya dekat universiti ni lah sampai sekarang lah. Jadi cerita dia bermula setahun beberapa bulan lepas saya masuk ke universiti. Dan dekat universiti ni, course saya tu memang saya tak kenal siapa-siapa dekat course saya tu. Jadi memang saya nothing lah. Jadi memang totally tak kenal siapa-siapa. Sepatutnya mungkin ada orang yang dia dah kenal kan, macam daripada dia punya matrik ataupun daripada dia punya sekolah form 6 dulu kan. Jadi masa tahun pertama saya masuk tu, the first sem tu, awal-awal sekali tu bila saya masuk, saya kena belajar secara online. Sebab apa? Waktu tu PKP. Jadi bila PKP ni, totally semua kena belajar online lah. Semua masing-masing dekat rumah dan kena belajar online. Mungkin ada orang kata, belajar online je pun kan, belajar online je pun, apa yang nak introvert takut sangat kan dekat depan laptop semua. Tak, bukan. Universiti ni hang akan ada group assignment, hang akan ada macam-macam. Macam-macam yang akan melibatkan hang juga untuk bergaul, bergerak dengan orang lain juga. Jadi nak dijadikan cerita, masa first kali saya dekat universiti ni, saya kena add dan drop subjek tu sendiri. Jadi bila kena add dan drop subjek sendiri tu, saya rasa macam mana ni? Maksudnya kita tak akan kekal dengan orang yang dalam kelas ataupun dalam kuliah kita tu sampai akhir semester kita. Sampai kita keluar dari sini, orang sentiasa akan bersilih ganti, bertukar. Jadi kita tak akan sama. Mungkin berbeza sikit daripada universiti lain. Sebab saya pernah tanya dekat kawan saya yang berada dekat universiti lain. Banyak dia bercakap yang universiti tu dia dah macam ada kelas dia, dan orang tu kita akan bersama dengan orang-orang dalam kelas tu sampailah ke akhir semester. Berapa subjek lah, subjek yang perlukan add dan drop subjek sendiri. Tapi dekat universiti ni saya kena add semua subjek sendiri. Nak dijadikan cerita pula, saya tak di-add. Kebanyakan orang yang lain dia dah di-add beberapa subjek. Saya ni add satu subjek je dan saya kena add yang lain punya subjek tu dengan sendiri. Jadi memang mungkin tercampur dengan sini, saya tak sempat nak ambil apa subjek-subjek tu. Ada berlaku saya tak sempat nak ambil satu subjek tu, dan saya terpaksa ambil subjek daripada sem yang 2 masuk sem 1, dan yang sem 1 tu saya terpaksa letak dekat sem 2, which is saya akan ambil nantilah. Jadi nak jadikan cerita, masa saya dah add drop subjek tu, saya dah memang tak tahu classmate saya siapa. Tapi memang ada guideline semulah nak masuk dekat dengan masuk dekat grup WhatsApp mana semua kan. Jadi nak jadikan cerita, kita go through kepada kelas pertama saya. Jadi bila masuk kelas pertama saya ni, saya memang totally memang tak tahu dah nak jadi apa dekat saya ni. So bila masuk saja kelas pertama, awal-awal tu relax lah, semua relax apa semua macam just buka laptop kan, duduk depan laptop, dengar apa lecturer cakap. Lecturer akan cakap perkenalkan nama diri dia lah apa semua kan. Tapi disebabkan kelas pertama saya tu ramai orang, jadi dia tak apa-apa nak suruh perkenalkan ramai orang. Dia ada petik sikit, ni siapa dia, nama perkenalkan sikit. Ada orang cakap boleh buka kamera, ada yang tak cakap tak boleh buka kamera. Tapi nak jadikan saya ni tak kena waktu tu ke assignment. Bila masuk saja ke assignment, dia cerita first assignment individu. Tiba-tiba dia sebut, so kita ada juga assignment berkumpulan ya. Bila dia sebut saja kita ada assignment berkumpulan ya, ya Allah, masa tu saya, ya Allah, macam mana ni? Saya tak kenal siapa-siapa ni. Saya memang tak kenal siapa-siapa dalam tu. Saya tak tahu nak cari macam mana. So saya beranggapan jugalah waktu tu, mesti lecturer akan bagi group lah kan. It's okay lah, so saya tak perlu nak mencari. Tapi ada orang cakap dekat universiti ni pandai-pandai sendiri lah kan. Tapi tiba-tiba lecturer tanya satu soalan.
Dia cakap, nak saya bagi ke nak pilih sendiri? Tiba-tiba pula waktu tu ada orang, beberapa orang buka mic, dia cakap, pilih sendiri, pilih sendiri. Ya Allah, waktu tu lecturer pun cakap, okey, tak apa, saya bagi kebebasan kepada kamu untuk cari sendiri dan pastikanlah ada group mate dalam, saya nak dalam minggu ni dah cari siap-siap lah. Waktu tu saya mengambil nafas lah kan, mengambil tarik nafas. Macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak buat ni? Saya dah mula gelisah lah waktu tu. Jadi, bila dah jadi macam tu, saya terpaksa lah bergelisah waktu tu kan. Orang lain saya tak tahu macam mana, dalam hati saya tu dah fikir, macam mana lah dia boleh kenal dah orang dalam grup tu. Dia macam mana dia boleh pergi cakap dekat lecturer macam tu, padahal ada lagi orang yang tak ada group mate ni kan. So dia akan jadi satu problem lah kepada orang yang tak kenal siapa-siapa dalam grup tu. Jadi nak buat pula create group baru. Mungkin dia orang tak ada problem, mungkin dia orang tak ada problem kan untuk create group sebab dia orang mungkin extrovert kan. Saya ni yang introvert ni, macam mana saya nak buat ni? Macam mana saya nak pergi approach orang yang saya tak kenal, saya tak tahu dia macam mana, tak masuk yang sama. Otak saya ni duk fikir, sekali dia cakap aku macam ni kan, macam tu. Dan macam mana saya nak beramah semua kan. Dia nak dihabiskan cerita dekat situ, kelas pun habis. Bila kelas habis saja, dekat grup WhatsApp kami yang besar tu, tiba-tiba dah keluar lah nama grup kan, grup 1, grup 2, grup 3, dan mereka dah mula isi nama perang nama sekali satu grup dah isi banyak dah. Kiranya dia orang dah ada dia pun punya grup masing-masing dah. Saya ni tak ada lagi, saya tak tahu macam mana ni. Dalam minggu tu lecturer dah nak juga kan. Biasalah first time masuk kat kelas pertama tu kan, mestilah kita nak kena gelisah semua kan. Nanti macam mana lecturer ni garang ke tak apa semua ni, nakkan cepat apa semua ni kan. Mestilah saya tak tahulah, mungkin saya kot yang overthinking ataupun introvert ni. So fikir macam tu kan. Jadi hari itulah saya terpaksa juga tak jadi diri saya sendiri, which is saya kena buat saya extrovert. Macam mana tu, saya pergi PM orang, walaupun this is a normal thing lah kan. Cari orang, PM orang, tanya, hang ada grup tak? Kalau tak ada, jom lah sekali. Saya pula macam ajak macam tu kan. Macam ajak macam tu. Jadi dia pun dalam kebetulan lah, dia pun tak ada juga grup. So kita orang buatlah grup kita. Kita pun tulis je lah nama dekat situ. Lepas tu dalam beberapa hari kemudian tu adalah orang isi. Ada grup dan tak kenal siapa-siapa kan. So diisi je nama bawah kita tu. Lepas tu saya pula yang terpaksa sebab dah lama lepas minggu tu dia pun tak buat grup lagi, tak buat grup WhatsApp, which is orang lain dah macam buatlah grup kan. Okay, masuk grup ni. Saya macam introvert kan, just macam tunggulah, ikut sajalah kan. Tapi dah lama dah juga masih tak buat grup lagi. Jadi saya terpaksa juga sekali lagi tak jadi diri saya sendiri. Saya terpaksa lead untuk create group WhatsApp dan masukkan orang dalam tu dan start the conversation. Conversation tu, okay, kita nak buat bila ni? Kita nak buat bila? So saya terpaksa jadi diri saya. Tu adalah cabaran saya yang pertama lah kan. Tapi dekat sini yang saya nak bagi tahu, kata kita kena start jugalah. Dah bila orang tak start, kita kena start. Sebab bila nak tunggu pula yang tu lambat, sekali dengan kita, sekali tertinggal dekat belakang. Kemudian satu masalah lagi yang pernah saya hadapi, saya tak ada group waktu nak start assignment tu. Dah lah assignment tu, saya kena melibatkan subjek minor saya, which is saya memang tak tahu nak buat macam mana. Dan saya tak kenal siapa-siapa dalam grup minor saya tu. Macam ni, lecturer tu dia dah bagi tahu task semua, bagi tahu tugasan semua, dia suruh buat grup, bagi grup semua. Dan hari first dia suruh bagi grup apa semua tu, dan lepas tu dia dah tak cakap langsung dah pasal assignment, dia dah tak sentuh langsung dah pasal assignment group tu. Sampailah at the end yang tarikh nak kena hantar, baru dia mention pasal tu, suruh hantar. Dijadikan cerita, dalam grup WhatsApp tu saya hanya tunggu orang approach ataupun tunggu orang message dalam tu lah, perlukan another person ke apa semua kan untuk masuk dalam grup apa untuk mensyukurkan ahli. Tapi dah sampai 1 bulan, dah next bulan tu dah nak kena hantar assignment, masih kosong lagi. Tak ada siapa-siapa pun mesej dalam grup tu tengah mencari ke ataupun dah mesej dia ni grup ni ke, tak ada langsung. Jadi saya dalam masa tempoh sebulan tu saya just macam relax juga. Semua orang macam relax je, saya pun relax lah. Tapi nak dijadikan cerita, bila lecturer mention, okay, bulan depan hantar ya, masa tu bila dah balik daripada kelas, masih tak ada lagi orang yang mesej dalam grup tu. Saya ni grup A, ni grup saya, semua tak ada. Ataupun yang minta
mestilah kita ni ada kekosongan lagi kan. Bila dah kelas tu mestilah ada orang yang tak cukup group mate. Saya just fikir macam tu, tak cukup, panggil lah kan. Lepas tu saya pun just tunggu sampai dah sebulan macam tu. Saya terpaksa lah tulis juga dekat dalam group tu, saya masih tak ada group lagi. Jadi ada siapa-siapa yang ada kekosongan tak. Jadi waktu tu saya dah memang tahan malu sajalah, tebalkan muka sajalah. Lecturer pun tiba-tiba buat muka macam terkejut macam tu kan. You supposed have a group semua tu kan. Jadi saya pun tak reply apa-apa, sedia-diam. Saya tunggu sampai ke esok hari tu pun tak ada lagi orang yang PM saya untuk masukkan saya ke dalam mana-mana group. Itu agak sukar lah bagi saya. Tu paling detik, paling cemas saya lah. Saya memang tak tahu nak buat macam mana. Waktu tu saya just memang fikir, okay, aku kena buat sendiri, aku kena buat benda ni sendiri. Walaupun ni kerja kumpulan, aku kena buat sendiri, bagi siap, kena hantar esok bulan depan. Waktu tu dah memang cemas. Saya dah mula start buat sendiri dah. Memang saya dah start buat sendiri apa semua. Saya dah buat introduction. Tapi dalam masa yang sama saya rasa kesukaran lah. Sebab subjek tu saya tak pernah belajar dan saya tak tahu nak buat macam mana. Waktu itu kita kena create application tau. Sebab saya masuk dalam course ataupun minor multimedia, saya jadi kena create application. Jadi saya tak tahu macam mana saya nak create application tu kan. Jadi memang totally saya memang, orang lain, saya rasa orang lain tu mungkin lah dia dah, yelah itu kan just subjek minor saya kan. Dan orang yang dah memang major subjek mereka tu, mestilah dia saling dah mengenali kan. So dia orang dah ada group masing-masing kan. Dah buat group masing-masing lah apa semua dalam tu kan. Jadi memang tak perlukan ahli, memang dah cukup-cukup semua antara mereka tu. Cuma tinggal saya ni lah yang tak ada group, yang tak kenal siapa-siapa. Waktu tu memang tak kenal lagi siapa-siapa, yang mana dia ni minor ke, dia ni major subjek dia ke. Jadi saya pun buat introduction sendiri. Tapi waktu saya memang rasa susah. Memang saya tak reti lah. Saya memang, ya Allah, macam mana saya nak buat ni. Memang saya fikir saya nak minta group lain, saya nak pergi tebalkan muka, boleh tak saya nak masukkan lebih seorang. Boleh, saya dah tanya lecturer semua kan, boleh lebih seorang. Tapi tak apa, saya try dulu buat semua tu kan. Dan the next day tu, tiba-tiba adalah seorang ni pula yang dia message dalam group tu. Dia cakap, ada siapa lagi kekosongan. Dia pula message kan, ada seorang lelaki ni. Dan saya berkawan dengan dia lah sampai sekarang. Macam mana saya berkawan tu, dia message dalam group tu. Dia cakap, ada tak lagi kekosongan mana dia cakap lah kan, nak cari group jugalah. Sebab itu pun dia punya, sebenarnya dia pun adalah orang yang ambil minor subjek tu. Jadi saya pun apa lagi, terus message dia apa semua. So kami pun buat group, kami 2 orang. Waktu kami 2 orang tu pula kan, just kami kena jalan 2 orang lah. Kami kena buat 2 orang. So kami pun teruskan lah berbincang semua kan, berjumpa semua tu. Alhamdulillah semua tu boleh berjalan. Dan tiba-tiba ada pula seorang ni PM saya lagi, ada lagi tak kosong dalam group nak masuk. Lepas tu tiba-tiba pula ada seorang foreigner ni message saya kan, untuk tanyalah ada lagi tak kekosongan kan. So saya pun okey je lah, masuk je lah. So jadi kami dah ada dalam 4 orang kat situ, termasuk saya. Jadi dekat situ kami pun dah ada 5 orang. Walaupun dah ada 5 orang ni kan, tapi sebenarnya kelima-5 orang ni semua adalah minor je subjek tu. Which is kami semua tak reti pun nak buat macam mana apps tu. Tenang, saya pun berbincang lah dengan kawan yang awal-awal saya kenal tadi tu kan. So kami berbincang, kami pun dah buat dah server sedikit. Tetapi masalah dia yang lain tu, lagi 3 orang tu saya memang tak kenal. Dan ya, dia pun tak sama sangat, memang tak kerja sama. Jadi saya yang terpaksa, walaupun saya introvert, saya terpaksa lead group tu. Jadi leader, okey, ni saya dah buat ni, boleh tak tolong buat ni. Walaupun saya dah memang kosong, tak reti nak buat apa. Memang saya tak reti nak buat apa pasal application tu. Memang saya tak tahu je, just go on, tanya orang yang mana tahu. Saya terpaksa jadi extrovert dekat situ untuk jadi terpaksa lah tanya orang tu bertungkus rumus. Lepas tu nak jadikan pula foreigner ni pula sangat tak memberi kerjasama. Waktu dah nak hantar assignment, malam tu kena hantar pukul 12 malam. Pukul 11.30 dia mesej dekat saya tak sempat lah nak buat bahagian saya ni. Ya Allah, bahagian dia tu dah lah banyak juga yang nak kena dibuat kan. Nak kena, orang kata apa, description lah apa benda semua tu kan. Jadi saya pula terpaksa buat. Lecturer tu pun dia tak hadkan masa sangat, dia bagi masa lebihan sikit, ke 12 lebih pun boleh. Saya pukul 11.30 tu pulun buat benda tu. So
saya lah yang kena at all hantar assignment tu dekat portal semua tu kan. Jadi saya kena buat semua daripada A sampai Z. Saya dengan kawan saya yang saya jumpa awal sekali tu yang tu je yang function juga seorang ni juga yang pasal kan saya cakap saya tak tahu nak buat application tu macam mana kan. Tapi ada seorang lah lelaki Melayu ni, dia tahu macam mana, dia try macam mana nak buat. So dia pun agak boleh buat sikit. So saya bagi pencapaian untuk dia buat application tu, dan kami akan buat lah benda-benda yang lain kan. Empat lah nak buat. Memang kami pun sama-sama dia lebih tahu. So kami buat macam tu lah. Tapi foreigner ni pula memang saya rasa yang lain tu semua mungkin introvert juga. Tapi itulah, kita walaupun introvert kenalah juga dalam masa yang sama tunjukkan kita ini boleh buat kerja. Masa awal-awal SEM1 dulu kan, saya macam saya tak tahu lagi gerak-geri assignment group ni macam mana kan. Jadi saya pun just macam tunggu bagi je apa yang nak bagi kat saya try buat. So saya pun dapat macam tu. Jadi saya nak menunjukkan sekurang-kurangnya orang tak mengata dekat saya kan, dia ni buat diam lah apa semua kan. Saya tak suka benda tu. Jadi saya tunjukkanlah sikit, saya ada bagi idea sikit lepas tu kan. Saya ada tanya-tanya sikit, macam tu saya ada buat tanya-tanya sikit. Ni boleh, ni sebab dia orang dah bagi tugasan. So saya akan tanyalah sikit-sikit, ni tugasan ni macam mana nak buat, macam mana, okey tak saya buat macam ni, okey. So saya berinteraksi sikit lah dekat situ. Kenapa? Walaupun tu bukan diri saya, tapi sebab saya tak kenal dia. Pasal kenal saya memang akan lagi sembang banyak, lagi rancak sikit lah dalam tu kan. Jadi sebabkan saya tak kenal dia orang, so saya introvert, saya tak tahu dia orang tu macam mana. Saya cakap nanti dia orang selesa ke tak, dia orang selesa dengan saya ke tak. Jadi saya pun dengan ambil langkah macam tu lah. Saya tanya sikit-sikit, tanya benda yang penting saja. Lepas tu kan tunjukkan kita aktif juga sikit. Dan saya Alhamdulillah, saya setiap kali assignment, saya antara orang yang terawal hantar assignment bahagian saya tu lah. So yeah, thank you so much for watching. Harap bermanfaat kepada siapa yang mungkin dia tu introvert juga ke kan. Dia tengok video ni, mungkin dia akan masuk ke universiti nanti. Tak kisahlah ke universiti ataupun ke kerja ke mana tempat lagi kan. Mungkin dalam saya punya perkongsian cerita saya ni ada dia punya manfaat dia tu kan. Yang mana yang jernih ambil buat manfaat, yang mana yang keruh just tinggalkan. Jadi just apply dalam hampa punya kehidupan. Just be yourself. Just be yourself. That's it lah. Thank you so much for watching. Yang mana yang tak tahu introvert tu macam mana, yang baru kenal introvert tu daripada cerita saya ni, tak tahu nak cakap apa. Just saya nak beritahu, itulah introvert. Dia bukan boleh ubah jadi extrovert. Yang extrovert tu pun tak semestinya bagus, yang introvert tu pun tak semestinya teruk. Alright, saya rasa sebab itu semua ada dia punya pro and cons masing-masing. Jadi itu sahajalah. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye bye.